Nak dapat 10,000 sebulan sebagai ejar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. Okey, saya hari ni kita nak bercerita tentang KYC. Okey, sebelum tu saya akan explain apa itu KYC, kenapa dia penting dan kenapa kita kena buat KYC ni. Alright. So, KYC ni sebenarnya adalah Know Your Customer. Okey, bahasa ringkasannya adalah Know Your Customer. Perkataan KYC ni diambil oleh daripada bank. Okey, time saya kerja kat bank dulu. Bila kita kerja kat bank tu, kita ada satu prosedur which is banker ni sebelum dia orang nak menerima apa-apa application daripada pembeli, mereka kena buat proses KYC ni. Okay, so KYC ni apa? Know your customer. Okay, know your customer. Maksudnya anda kena tahu, kena kenal klien anda siapa ataupun applicant anda siapa sebelum anda benarkan dia berurusan dengan anda. Okay, sama ada dia nak apply loan ataupun sama ada dia nak memohon apa-apa pembiayaan lah dengan pihak bank. Okay, so ketika itu kepada banker-banker yang tidak melakukan proses KYC, apa yang akan jadi adalah bank akan randomly call. Okay, katakanlah kalau banker tu didapati bersalah untuk tidak buat KYC terhadap klien mereka, so banker tu boleh dikenakan tindakan. So tindakannya apa? Adalah tindakan yang paling crucial adalah diberhentikan kerja. Okay, so sebagai contoh, katakanlah klien tu dia tak berjumpa dengan banker dan dia beritahu dekat HQ yang dia mengatakan yang sebenarnya memang dia tak jumpa pun dengan banker tu untuk apply loan. Banker tu boleh didapati bersalah sebab apa? Untuk kita submit loan application, okay, kita memerlukan dokumen asal, dokumen asli, okay, dan setiap certified true copy yang banker berikan kepada HQ, mereka kena chop lah. Dan sebenarnya kalau ikutkan diorang kena tengok dokumen tu depan-depan. Alright. So kesianlah kepada banker yang terkena. Okay, saya pernah kena soal siasat sekali lah tentang KYC ni. Okay. Sebab itu KYC tu penting. Alright. So saya share screen sekejap. So KYC ni berkaitan dengan kejeran pula. Apa kaitannya? Okay. Untuk KYC yang berkaitan dengan kejeran ni, sebenarnya macam ni. Kita sebagai RAN, jarang-jarang kita terlepas. Selalunya kita terlepas lah. Jarang-jarang kita ambil berat pasal benda ni. Sebab kita rasa benda ni just it's a normal thing yang tak perlu nak diberatkan. Okay? Tapi apa yang saya nak bagi tahu korang, KYC ni kalau korang buat betul-betul, insyaAllah korang boleh pegang klien tu dengan lama dan klien tu dia akan trust dengan korang. Alright, contohnya macam saya ada satu klien tengah PM saya sekarang, dia dah mencari rumah selama 2 bulan. Tapi kenapa dia tak deal dengan ejen lain? Dia bagi link kat saya banyak dah. Sebab dia trust kat kita. So macam itulah juga dengan anda. Anda kena buat KYC ni sampai klien tu percaya dengan anda. That's why sebelum ni, kalau anda perasan, kita punya training ataupun kita punya sharing adalah berkaitan dengan target, motivation, and then kita cerita pasal sales script, kemudian kita cerita pasal macam mana kita nak follow up, follow back, follow through, and then kita cerita pasal macam mana nak manage database. Okay, so kalau korang perasan, sebenarnya benda tu dia lebih kurang berturutan. Okay, lebih kurang berturutan. So sekarang ni kita nak cerita pasal KYC sebab kalau korang nak buat follow up, follow back, follow through adalah the best kalau korang kenal klien korang. Okay, kalau korang tahu apa yang dia nak, adalah lebih baik kalau korang tahu apa masalah dia. So lebih senang untuk korang rapat dengan klien tersebut. Okay, dan satu topik hari tu saya cerita tentang, saya ada bagi tahu tentang call berbanding SMS. Okay, kenapa call? Sebab emosi itu sampai, sebab message kita tu sampai dan kita lebih tahu masalah klien. Okay, dan katakanlah kalau klien tu dia ada masalah yang disegan, selalunya jarang-jarang diorang okey untuk kita bermesej tentang masalah yang dihadapi. Selalunya dia akan call. Okay, that's why macam sifu-sifu Cina saya selalu yang berkaitan dengan sale lah, diorang selalu pesan, Syukri ada masalah you kena call, jangan mesej-mesej, I tak mau dengar mesej-mesej. Okay, so saya punya
Manager sales saya lama-lama semua pesan benda sama. Ada masalah, call. Ada masalah, call. Ada masalah, call. Lebih-lebih salah kita. Alright. Okay. So, siapa yang baru masuk, KYC ni adalah know your customer. Okay, kenapa dia penting? Untuk kita kenal klien kita dengan lebih rapat. Alright. So, saya nak lukiskan sikit kat korang proses KYC ni sebenarnya macam mana. Okay, time saya kerja bank dulu, proses KYC tu dia bermula daripada dan saya kerja bank dulu, proses KYC ni bermula daripada application. Okay, daripada application. Permohonan bank lah. So, apa yang ada dalam application form tu? So, bila dia apply loan, dia akan ada application form lah. So, application form tu akan ada nama dia. Okay, akan ada dia punya alamat. Lepas tu ada apa lagi? Ada dia punya tempat kerja. Okay, dekat bahagian belakang tu selalunya ada tanggungan. Okay, tanggungan berapa orang. Lepas tu, apa lagi ya? Dekat dalam tu dia tulis berapa komitmen korang, komitmen yang kita kena declare sendiri. Okay, banker ada boleh check sendiri dengan, yalah dengan secrecy clause dengan sistem yang mereka ada. Tapi dekat form tu sebenarnya dia ada ruang untuk klien tulis sendiri. Korang declare lah sendiri berapa korang punya komitmen. Okay, then ada income, part income kat situ, pendapatan lah. Okay, bahagian pendapatan, and then apa lagi? Dekat KYC form tu, dekat application form tu, okay, pemegang, pengarah syarikat. Okay, ada tak klien ni jadi pengarah mana-mana syarikat, ataupun dia ada tak shareholder kepada mana-mana syarikat, ataupun ada tak dia ni ada apa tu nama dia, shareholder, pengarah, ataupun dia ni ada tak terlibat dengan apa tu nama dia, money laundry. Okay, money laundry, orang panggil apa tu, money laundry, AMLA, yang terlibat dengan AMLA. Okay, Anti Money Laundry Act. So, yang last kali, adakah anda warga negara Amerika, US? Saya pun tak tahu kenapa dia ada perkataan ni lah. Ataupun spouse anda warga negara US. Diorang memang titik beratkan perkara ni. Saya pun tak tahu kenapa. Benda ni saya sampai sekarang tak tahu kenapa, to be honest lah. So benda ni saya tak tahu, saya cakap saya tak tahu. Tapi dalam kebanyakan application form, saya perasan ada benda ni. Anda warga negara US ataupun tidak. Alright, sebab apa? Saya pun tak tahu. Allahuaklam. Okay, so banker, application form ni dia akan diberikan kepada banker. Okay, so tugas banker ni adalah, tulisan buruk sikit. Tugas banker ni adalah untuk interview, okay, untuk interview klien. Saya cerita apa banker buat dulu, dan kita related dengan kerja Ren lah. Interview, apa pekerjaan klien, lepas tu dia punya benda-benda ni lah dalam application ni. Dia walaupun dia isi, klien tu isi, banker kena interview juga. Sebab nak make sure jawapan yang diberikan tu selaras sebenar-benarnya KYC ni lah. Okay, dia interview and then dia kena tengok original, okay, documents. Okay, original documents. So, inilah KYC yang sebenarnya. Diorang kena ada tengok original document. That's why salah satu perkara yang paling penting adalah kita kenal klien kita. Okay, dan saya nak kongsikan cerita. Zaman saya dulu, ada satu case di mana seorang banker ni dia applykan loan husband and wife. Okay, Chinese lah. Dan dalam masa yang sama sebenarnya husband and wife ni dia orang tengah nak bercerai. So the wife tanya banker tu, hello Mr. Banker, husband saya ada aset apa ya? Husband saya ada aset apa? Ada tak loan-loan lain yang dia ada? So loans ni boleh lepas tak? So banker ni dia cerita, husband you ada loan A, B, C, D, E, F, G, semua dia cerita. Habis. Okay, saving husband dia, directorship husband dia, semua dia cerita. So nak jadikan cerita, wife ni, okay, husband ni dia minta dia ceraikan wife dia. So bila dia ceraikan wife dia, time tu apa jadi? Husband ni dapat tuntutan daripada ex-wife dia
tentang harta-harta yang dia ada. So macam mana dia tahu? Daripada banker. So husband dia ni pergi saman banker tu dan banker tu kena pecat lah serta-merta oleh bank. Itu yang kita tak nak. Alright. So itu daripada segi bank. Alright. Apa pula related dengan kejeran? Okay, related dengan kejeran ni, daripada KYC yang saya belajar dulu, apa yang saya perasan adalah kita kena kenal klien kita untuk kita pegang dia. Okay, kita kena tahu nama dia siapa, okay, dia kerja kat mana, dia tinggal kat mana, tanggungan dia berapa, komitmen dia berapa. Kadang-kadang, ada satu ketika, saya pernah reject klien tu disebabkan DSR dia lepas, NDI dia lepas, tapi saya reject dia. Sebab apa? Anak dia terlalu ramai. Bila anak dia ramai, kira-kira balik tanggungan tak lepas. So, kalau ikutkan kira-kira, tanggungan dia, anak tuition semua, dia cerita semua. Balance tinggal 200 je. 200 anak 4-5 orang dengan gaji yang ada tu, macam mana nak survive. Okay, dan it's unfair lah untuk dia kata, pandai-pandailah anak bini saya untuk survive. It's unfair bagi saya. That's why saya abaikan kes tu. Okay, saya tak ambil pun klien tu. So, itu adalah antara benda-benda yang korang kena buat bila KYC. Okay, bukan sekadar jadi rent dancer semata-mata, korang juga kena ada sense of humanity dekat situ supaya korang kenal siapa klien korang. Kadang-kadang bila diorang ni eager sangat untuk beli rumah, diorang lupa yang diorang ada tanggungjawab yang lebih besar, which is Saru family. So, itulah tanggungjawab kita sebagai rent selain pada buat sale. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau korang tengok daripada kita buat KYC dengan betul, okay, apa yang akan jadi adalah kita dapat tahu klien ni sebenarnya dia serius ataupun tidak. Dia ni betul-betul nak cari rumah ataupun tidak. Dia ni betul-betul layak ataupun tidak. Okay? Kadang-kadang dia ni kelayakan dia mampu, tapi sebenarnya dia 50-50 ataupun sebenarnya dia tak tahu pun kawasan tu. Ataupun sebenarnya dia tak tahu pun benda-benda yang dia nak tak ada dekat situ. So that's why korang perlu buat KYC. Okay? That's why korang perlu buat KYC. Benda tu sangat-sangat penting. Okay? So itu yang kedua, poin nombor 2 saya lah. Nombor 3. Kenapa nak tahu KYC ni? Okay, sebab ia lebih memudahkan korang untuk jadi hunter. Okay, so katakanlah kalau korang seorang owner, korang pegang owner, okay, so korang tahu apa masalah owner, korang tahu kenapa nak kena jual, korang tahu apa yang tunggakan dia tak bayar lagi, korang tahu apa masalah-masalah daripada side owner lah. Okay, so masalah-masalah ni kadang-kadang tak sesuai dengan bakal pembeli nanti. Okay, contohnya owner tengah beli rumah baru tapi rumah tu masih belum siap. Okay, dan dia perlukan masa lebih kurang 1 tahun kalau ada pembeli untuk berpindah. Okay, so apa akan jadi kalau proses tu settle cepat? Akan ada pergaduhan antara owner dan juga buyer dan juga korang lah. Itu yang kita cuba nak elakkan. That's why KYC penting. Nombor 2, katakanlah kalau owner tu dia ada masalah, sebagai contoh pembahagian harta. Sebagai contoh husband and wife, okay, bercerai, lepas tu diorang berebut harta. Kadang-kadang belum bercerai pun ada juga husband and wife yang berebut portion masing-masing. Okay, ada juga. So macam mana korang nak settlekan? Kalau korang tak kenal klien tu, kadang-kadang bila portion tu tak adil, nanti SMP salah satu pihak ataupun kedua-duanya tak nak sign. Itu yang kita cuba elakkan lah. That's why kita kena buat KYC. Itu dari segi owner. Kalau dari segi pembeli pula, korang buat KYC ni penting sebab yang pertama sekali adalah korang tahu kelayakan pembeli, korang tahu dia dekat area mana, korang tahu dia punya masalah apa dan korang boleh pegang dia. Contohnya pegang dia, korang tahu betul-betul apa yang dia nak. So korang kena act sebagai korang macam dia lah. Taste tu korang kena sesuai dengan sifat dia, dengan apa yang diorang nak. Okay, itulah KYC yang sebenarnya. Okay, so itu saya cerita kenapa pentingnya KYC dan apa yang kita perlu buat KYC dekat owner dan kepentingan dia dekat buyer jugalah. Okay, so panduan untuk KYC ni, okay, saya teruskan dengan panduan. So panduan untuk buat KYC ni ada beberapa. Okay, yang pertama, nombor 1, panduan dia korang mesti ada fact sheet. Okay, setiap masalah klien, setiap masalah owner ataupun masalah buyer,
korang kena catatkan. Okay, korang kena catatkan. Alright, korang kena ada fact sheet. Alright, so itu nombor 1. Okay, dan dalam fact sheet ni, korang tulis fakta daripada hasil dokumen yang korang terima. Contoh dokumen tu adalah geran, SPA, cukai pintu, cukai tanah, bil-bil yang ada. Okay, so korang kena based on fakta. Kalau dia tak sama dengan fakta, sebagai contoh, owner ni kata tu rumah dia, tapi dekat geran nama orang lain. Saya pernah ada satu kes last year. Okay, owner ni kata tu rumah dia. Bila check geran, kenapa orang lain? Nasib baik saya kenal owner lama tu, kawan mak saya. So, sebenarnya diorang beli melalui cash. Tapi bertahun-tahun, perjanjiannya 30 tahun. Okay? So kita dengan bank, kita apply loan selalunya 35 tahun kan? Ini owner dengan buyer 35 tahun. So apa akan jadi adalah, dia jadi macam ni. Buyer, dia beli rumah tu daripada owner, okay, by percentage, by milikan saham. So untuk awal-awal, pembeli ni dia bayar 10% dulu. Okay, dia bayar 10% dulu. So 10% daripada 100% rumah yang dia beli ni, okay, adalah milik dia. 90% masih lagi milik owner lama. Okay, so when times comes by, okay, bila daripada tahun ke tahun sampai dah 15 tahun, okay, apa jadi adalah dia bayar ansur-ansur sampai rumah ni dah jadi 55% tak silap saya. Okay, which is yang dia declare owner ni lah. Dan owner yang asal, tuan tanah tu, okay, ni consider tuan tanah. Tuan tanah tu, dia punya portion 45% lah. Okay, dan agreement antara mereka ini disaksikan oleh seorang peguam. So, apa yang akan jadi bila ada proses macam ni? Bila jadinya proses macam ni, apa yang akan jadi adalah nombor 1, isu pembahagian profit. Okey, macam mana nak bahagikan? Nombor 2, kos-kos yang terlibat. Cukai-cukai yang tertunggak, bil-bil yang tertunggak. Siapa yang patut bayar? Kalau ikut pada geran, rumah ini adalah masih dalam nama, masih lagi di bawah nama tuan rumah, tuan tanah. Okey, rumah ini masih lagi adalah milik owner asal, tuan tanah. Okay, tapi bil api, bil air sudah atas nama dia lah, dia boleh tukar kan. So, cukai semua atas nama tuan tanah, tapi dibayar oleh owner yang diconsider owner, diri dia owner lah. So, dia beli portion by portion. Okay, so lebih kurang macam tu lah. Dia beli by portion, by share. Sebab ada satu benda yang kelakar lah. Diorang ni tak percaya pada Islamic banking dan diorang rasa benda ni adalah cara yang paling baik. So dia siap buat wasiat kalau dia meninggal, anak-anak dia kena uruskan apa, pembahagian tu macam mana dia siap buat. Okay, dan peguamnya jadi saksi lah. Peguam ni daripada zaman ayah dia sampai ke anak dia dah. Sebab dah 15 tahun dah, ayah dia pencen, pas ke anak dia teruskan. Jadi handlekan kes ni lah. Okay, so itu yang terjadi. Alright. So kos untuk owner asal, tuan tanah asal dan juga owner yang terkini adalah boleh jadi bertambah sebab kosnya peguam yang simpan fail ni, okay, bertahun-tahun ni dia mesti ada kos. So berapakah kosnya? Siapa yang kena tanggung? Okay. Dan dalam masa yang sama, owner yang baru ni, which is owner yang baru ni, dia nak dapatkan pembeli yang baru. So macam mana nak settlekan? That's why korang kena tengok dokumen, kena buat fact sheet, kena bawa fact sheet. Okay, make sure dia relate dengan dokumen yang korang baca. Okay, so itu nombor 1 lah. Okay, mesti relate to fact sheet. Nombor 2, mesti relate to dokumen yang korang tengok. Nombor 2, kenapa panduan KYC nombor 2 adalah nombor 1 korang kena buat fact sheet. Nombor 2 adalah apa yang korang kena buat, korang kena call client. Okay, sebelum jumpa. Okay, call dulu sebelum jumpa.
make sure diorang dah cerita semuanya sebelum korang datang. Takut buang masa. Alright. Dan nombor 3, dokumen yang korang dapat haruslah disimpan. Okay. Dan setiap perbualan antara owner dan buyer, korang kena simpan. Kena savekan. Walaupun korang call, okay, korang kena tulis balik, tuan, kita punya deal, tuan nak jual harga, bla bla bla, commission 3.8, legal, bla bla bla, dan kos tuan tambahan adalah sebanyak ni. Korang kena letak kat situ. Okay, that's why saya selalu sertakan dengan klien, time jumpa dengan diorang, timeline sheet juga. Untuk owner dan juga buyer. Okay, so diorang tahu diorang punya kos apa yang terlibat. Supaya kita tak bergaduh di kemudian hari lah. Dia kata, awak tak cakap apa ada legal fee, awak tak cakap apa owner ada legal fee, kenapa owner ada legal fee? So korang bagi tahu awal-awal supaya dia tahu. Okay, so that's why KYC ni penting dan inilah panduannya. Simple kan? Okay, saya tengok ada soalan tak? So far ada soalan tentang KYC? Hari ni sharing kita very simple lah. Okay, so itulah sebenarnya KYC yang saya duduk cerita. KYC no customer. It's not just about kita kena kenal klien kita siapa, ia lebih kepada keselamatan diri kita juga dalam handling cases-cases yang kita ada. Okay, nak elakkan hubungan kita dengan owner, dengan buyer ni keruh lah. So at least bila kita buat KYC, kita kenal klien kita betul-betul, insyaAllah kalau deal to proceed, diorang akan tolong referkan dengan networking diorang yang lain. So networking kita makin lama makin berkembang dan list of listing ataupun jumlah customer yang kita dapat juga bakal bertambah dengan kos yang lebih rendah. Itu kita punya misi lah. Okay. So far itu sahaja tentang KYC. Hopefully bermanfaat. Walaupun sharing kita ni simple, sekejap. Hopefully ia sedikit sebanyak saya harap sangatlah dia membantu anda. Okay. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.